Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan membentangkan tentang Sokrates siri 2 yang akan dibentangkan oleh Aryan, dan segala persoalan akan diajukan selepas pembentangan, insyaAllah. Okey, silakan. Boleh. Boleh lah? Boleh lah. Okey. Okey, terima kasih semua datang untuk siri kedua. Sejarah falsafah tau. Nak betulkan balik sejarah falsafah. Nak ingat balik. Sebab last week siapa? Falsafah Melayu. Last week 2 minggu lepas falsafah Melayu kata cerita pasal falsafah. So kita bukannya nak go deep falsafah tu. Kita just cerita macam mana sejarah falsafah tu dia berhubung kait. Dia berhubung kait tau. Daripada satu dia berkembang. So aku akan recap balik lah. Aku akan ingatkan balik apa yang kita siri pertama tu kita cerita macam mana pra-Sokrates, sebelum Sokrates. Sebab aku dah explain juga yang kita cerita pasal pra-Sokrates ni, falsafah ni pada falsafah Yunani lah. Sebab dia mula perkembangan falsafah ibarat dia utama yang dia organize dengan baik falsafah tu. Sebab kalau sebelum-sebelum tu dah ada Hindu, Mesopotamia, apa benda semua dah ada kan, Mesir semua dah ada. Tapi dekat Yunani ni dia berkembang, mulanya perkembangan tu. Okey, lepas tu siri pertama kita cerita pasal bagaimana falsafah ahli falsafah pra-Sokrates ni. Dia menceritakan apa yang dia cerita pasal daripada diorang mempertikaikan mitos lah. Daripada mempertikaikan mitos, diorang tak percaya mitos ni, dan selepas ada bermulanya tulisan, dia mengkritik tulisan-tulisan macam Homer, ada tulis pasal mitos, apa macam-macam mitos lah, Zeus apa semua. Diorang kritik dan diorang kata dunia ni bukannya berpunca daripada mitos-mitos ni. Dia bermula daripada alam lah. Dia ada alam sendiri. So dia panggil, diorang digelar ahli falsafah alamiah. Dia digelar macam mana alam ni bermula daripada air lah, daripada ni lah, kemudian teori-teori atom. Itu semua cerita pasal alam. Kemudian dia cerita macam mana alam ni berubah-ubah. Dia cerita pasal perubahan, ada kuasa. Masa tu ada macam Heraklitus, dia cerita pasal ada kuasa Tuhan. Dia cakap ada Tuhan yang buat benda, ada satu kuasa yang digelar Tuhan, power lah dia kata, ada satu power. So dia cerita pasal perubahan-perubahan, dia cerita pasal hakikat, semua kat situ. Lepas tu ada yang cerita pasal dunia ni semuanya adalah pencairan Tuhan lah. Maksudnya kan, dia cerita pasal alam lah, banyak cerita pasal alam dan perubahan-perubahan kuasa. Okey, aku ingat. Okey. Itu semua cerita latar belakang. Aku cerita balik apa yang kita cerita dalam siri pertama, apa yang didiskus oleh pra-Sokrates lah. Okey, sekarang ni kita masuk pasal Sokrates. Walaupun ada orang yang hidup dalam Sokrates dengan pre-Sokrates tu, ada yang hidup lebih kurang zaman dengan Sokrates ni, tapi dia mungkin muda lagi Sokrates dan orang tu dah mati lah, pra-Sokrates ni. Okay, Sokrates ni pun dia bawa balik sebenarnya apa yang dia discuss. Tapi pada masa zaman Sokrates ni dah matang lah kira kan. Masa tu, sebelum tu juga masa dia lahirkan sampai dia mata tu, masa tu Yunani dah dalam keadaan bergolak lah, nak jatuh negara dia. Lepas tu dia dalam keadaan peperangan. Dia tulis dia ni lahir di Athens lah. Athens ni Yunani ni besar. Athens ni pusat dia. So masa Athens ni kira antara negara yang tempat yang konon bertamadun lah kira masa tu. Masa tu banyak kebanjiran orang-orang yang digelar Sofi tau. Sofis dia panggil. Sofis ni satu golongan yang dia dah menolak, bukan menolak, dia maksudnya dia dah melangkau sikit daripada pemikiran orang yang cerita pasal alam ni. Dia kata kalau kau fikir benda ni tak guna. Sebab dia kata kau fikir-fikir hakikat siapa yang buat benda semua daripada mana asal ni, kau takkan jumpa je. Dia kata apa kata kalau kau fikir pasal benda ni dan kita masukkan manusia. Dia kata manusia ni kita ketengahkan. Maknanya apa yang kau fikir mesti kau libatkan orang.
dalam perbincangan falsafah kau mesti kena libatkan orang. Apa kepentingan orang, apa fungsi manusia, macam itulah. So dia kata so daripada situ wujudlah hal-hal tentang individualism, lepas tu kenegaraan, diorang mula cerita pasal demokrasi, budaya, seni, daripada start daripada situ lah diorang dah keluar daripada perkiraan alam ni, dan dia cerita pasal individu manusia diketengahkan lah, idea-idea manusia diketengahkan, perbincangan tentang manusia. Okey, lepas tu Sokrates ni dia tak menulis tau. Dia tak pernah menulis. Kalau cerita dalam buku ni semua cerita tentang dia ada melalui dia punya pelajar dia ataupun ada tulisan-tulisan orang lain, macam Plato, student dia, Xenophon dan Aristotle lah. Semua daripada buku-buku dia. Dalam buku-buku dia, kalau buku-buku yang Plato semua ni, semua cerita semua ditulis dalam bentuk dialog. Sebab semua ni adalah perbincangan tau. Macam aku borak dengan kau, aku dengar kau cakap kan, aku dengar kau cakap dan kau tulis. Aku ni kau cikgu lah, aku ni Sokrates, kau Plato kan, kau tulis. Arian cakap macam ni, Sokrates cakap macam ni, lepas tu kau jawab macam ni. So orang dapat info pasal Sokrates ni pada buku-buku yang tentang dialog-dialog dia orang borak lah. Tapi dia orang borak bukan borak bodoh-bodoh lah, dia orang borak tentang filosofi lah, falsafah. Lepas tu dan akhirnya aku cerita pasal dan akhirnya dia ni mati, kena hukuman mati lah. Sokrates mati. Dia dijatuhkan hukuman mati dengan minum racun. So dia hukum mati tu sebab apa? Sebab dia dipercayai cuba memporak-perandakan belia-belia di Athens tu lah. Macam kalau macam Benz ke mungkin kan, memporak-perandakan lah hukum mati. Tapi dia siang tu lah. Tapi dia terus, dia still kata macam aku mati-mati lah, dia kata, sebab aku pegang kebenaran tu. So dia kata tak kisah. Anak-anak murid dia suruh lari, dia tak nak. Dia kata tak apa lah, hukum mati tu dia kata dia diminum je. Dia minum racun mati. So orang kata bermulanya, kalau ada satu painting tu tunjuk dia minum racun tu, dengan satu painting racun, lepas tu anak-anak murid dia keliling dia, mati je dia, kemudian bermulalah, orang cakap bermulalah rationalism tu, orang cakap bermulalah orang menggunakan akal, sebab dia mempertahankan penggunaan akal. Dia ni. So so aku pergi kat tadi dah aku cerita siapa cerita pasal ada wujudnya golongan-golongan sofis ni. Golongan sofis ni pula aku cerita. Golongan sofis ni pula, dia orang ni satu golongan yang aku cakap dia pokoknya bijaksana lah. Dia ni bijaksana lah dia orang ni. Dia ni macam filosofi, macam filosofer, tapi dia banyak bergerak dari satu tempat ke tempat. Lepas tu diorang ni dibayar. Diorang ni macam cikgu lah, macam cikgu. Dia ni orang yang dibayar. Kau kasih ilmu, kau bayar. Dia ni orang sofis ni, orang golongan tu. Filosofer macam Sokrates dia tak. Dia tak bayar. So dia hidup sesara lah. Filosofer ni hidup sesara lah kot. Masa lah. So golongan sofis ni dia sebab dia ni banyak duit dan hidup dia adalah bertunjangkan duit dengan menjual ilmu. Dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. So bila dia bergerak satu tempat ke satu tempat, dia bergerak dari satu negara ke satu negara, dia orang mempunyai pendapat bahawa kata apa norma-norma kehidupan ni adalah satu benda yang subjektif. Dekat negara A mungkin kau betul, tapi dekat negara B mungkin kau salah. So dia kata benda tu satu tempat lain, satu tempat lain. Dan Sokrates menyangkal benda ni. Dia kata tak. Dia kata mesti ada satu benda yang semua orang sama. Iaitu yang dia kata, iaitu dengan pemahaman akal lah, dengan menggunakan akal dengan mendalam. Itu dia punya point dia, Sokrates ni. Point dia dekat situ. So jadi dia cerita lebih pada individu sikit tau. Dia Sokrates ni dia lebih, dia individu, dia bukannya, dia tak overall lagi, dia tak macam kenegaraan. Benda ni akan dikembangkan oleh Plato nanti. So kita akan nampak perkembangan-perkembangan kan, daripada orang cerita ada sofis, geng-geng cerita pasal manusia kena ada dalam setiap perbincangan falsafah. Daripada pra Sokrates dia cerita pasal alam. Kemudian ada datang orang sofis kata, kalau cerita pasal
benda falsafah ni kau kena masukkan manusia, manusia mesti di tengah. Dan kemudian Sokrates pula kata kena ada dia kata kau boleh dapat kebenaran tu, semua orang boleh dapat kebenaran tu dengan menggunakan akal lah, dia kata tu. So okay, so Sokrates ni dia kata macam mana Sokrates ni, dia tak menulis, tapi macam mana dia boleh sampaikan idea dia. Itu dia panggil seni wacana, atau orang panggil kaedah Sokratik. Kaedah Sokratik ni, dia contoh dia akan jumpa dengan siapa-siapa je. Tak kira siapa, orang hamba abdi ke zaman dia tu lah, Athens, orang kena bayang Athens kan. Orang hamba abdi ke, orang power ke, belajar pandai ke, sofis ke, apa ke, dia jumpa, dia akan bertanya. Sebab apa pasal dia tanya? Sebab dia ni dia ada dia fikir, dia tanya siapa orang paling bijaksana ni, dia tanya. Kalau ikut cerita Hisham, dia pergi kat kuil, satu kuil, dia tanya siapa orang paling bijaksana. Lepas tu dia dapat macam wahyu tau. Dia kata orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahawa dia tidak tahu. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui dia tidak tahu. Maksud dia, kau akan sentiasa tanya sebab kau tak tahu. Kau sampai kat dunia ni, kau memang tak tahu, kau blank, kau memang tak tahu apa-apa benda. Yang itu adalah orang bijaksana daripada orang yang tahu, orang yang tak tahu tapi dia buat tahu. Itu tak power kan. Orang bijaksana ni dia akan sentiasa bertanya. Dan Sokrates ni, daripada soalan-soalan Sokrates ni, dia melahirkan banyak falsafah-falsafah lain lah. Melahirkan banyak-banyak cabang-cabang falsafah. So daripada contoh let's say kita tanya kenapa hari-hari jam? Kenapa hari-hari jam? Aku apa pasal aku kena pergi kerja? Kan? Ada soalan-soalan macam tu kan. Macam mungkin benda soalan ni aku tak berdeep tapi mungkin soalan Sokrates aku tak sure apa benda soalan dia. Tapi soalan-soalan macam tu, kenapa hari-hari jam? Dan daripada soalan-soalan jam tu, aku akan tanya kau, kenapa hari-hari jam? Dan kau akan jawab, mungkin semua orang pergi kerja. Kenapa kena pergi kerja? Nak cari makan. Tak boleh ke kalau tak kerja tak cari makan? Kalau tak kerja tak boleh makan ya? So soalan-soalan, dia akan bertanya soalan. Dia panggil benda ni, dia panggil benda ni dia panggil teknik kaedah Sokratesnya. So Sokrates dia tak ada cikgu. Dia bukan cikgu tau. Dia tak menganggap diri dia cikgu macam Sofis ni. Dia melawan Sofis ni. Sofis ni macam cikgu, bayar duit. Dia tak. Dia akan tanya student dia sampai student dia faham apa benda yang tengah diorang discusskan lah. So benda ni Sokrates ni orang cakap macam dia pelik lah. Sebab dia akan pergi mana-mana. Dia pergi masa tu dekat pasar Athens tu, dia akan tanya orang pemimpin ke, siapa yang dia jumpa lah. Masa tu Athens kecil, tak ramai penduduk dia, dalam 100,000 ke. So dia akan tanya, dia akan jumpa orang, dia akan tanya sampai orang tu rasa macam bodoh gila lah. Mamat tu akan jawab sampai dia akan terperangkap dengan soalan dia sendiri lah. Dan dia akan terperangkap dengan benda-benda yang apa yang Sokrates tanya lah. Sampai dia orang blank, dan baru dia akan faham, rupanya aku salah. Rupanya selama ni apa yang aku fikir salah. Itu cara Sokrates lah. Sebab tu dalam buku-buku Plato, dia dalam dialog, dia akan bertanya. So bertanya ni penting. Macam kita boleh tanya, kenapa Haji Adi sekarang ni cerita pasal kalau buat PBT dia boleh mengancam 13 Mei. Kenapa pula tiba-tiba pula geng-geng perkasa pergi robohkan development, kata Melayu nanti kucing-kacing. Kenapa dalam masa yang sama lebih kurang? Kau bertanya tau. Benda tu yang akan create, sebab soalan-soalan ni soalan itu adalah lagi subversif lah. Lagi mengancam daripada kau memberi jawapan. Kau akan bertanya. Sebab tu dia dihukum bunuh. Sebab masa tu mungkin geng-geng Sofis ni yang cari makan ni, bila dia bertanya, dia nampak bodoh ada orang ni. Bila dia tanya, kadang-kadang sebab Sofis ni, bila dah duit sebagai dia orang punya sumber hidup dan dia punya tujuan dia, so banyak penyelewengan ilmu yang berlaku kat situ lah. Okay, so fungsi Sokrates ni adalah dia hendak memberi orang satu pemahaman yang cukup deep lah. Kau faham, maka kau akan buat satu benda yang betul. Kalau kau faham benda tu betul, kau akan buat benda yang betul. Itu aku dah masukkan
maksud bawah ni aku tak ada soalkan tu sebab aku nak nanti korang buat satu soalan, korang cari sendiri satu soalan dan kita akan discuss next kuliah apa soalan-soalan yang boleh kita gunakan kaedah Sokratik ni untuk kita kupas kan. Okey, kebenaran dari suara Tuhan ni. Okey, kebenaran satu Tuhan ni memang ada satu kisah dia cakap dia ni sentiasa mendengar suara-suara tau. Mungkin wahyu ke, mungkin Sokrates ni Nabi ke. Kalau macam manusia kata mungkin Sokrates ni Nabi lah. Mungkin ada pandangan kata Sokrates Nabi. Skizo ke aku tak tahu lah. Tapi dia dengar suara-suara Tuhan. Dia kata suara-suara Tuhan tu yang suara-suara Tuhan ni Rumah Hakim. Oh ya. Wah, itu aku tak sure, mungkin boleh lepas ni pagi lah. So dalam suara-suara Tuhan tu yang dia dengar tu, dia kata orang yang mengetahui perkara tu betul, dia akan buat perkara betul lah. Kalau dia tahu benda tu betul, dia akan dengan pemahaman dia bahawa benda tu betul, dia akan buat perkara betul. So sebab tu dia punya suggestion pun, dia kata dia ni suggestion dia kata yang boleh memimpin sebuah negara tu adalah philosophers lah. Iaitu yang orang philosophers dia kononnya yang memahami satu benda yang betul tu dan dia akan buat perkara yang betul lah. Tapi mungkin pada pandangan dia philosophers yang boleh pimpin negara tu mungkin pandangan dia sebab Athens masa tu kecil kan, mungkin lah masa tu kan Athens tu kecil tak besar. So dengan pemahaman yang menggunakan kemampuan akal betul akan menghasilkan tindakan betul. Iaitu bila kau faham betul ni, kau tahu dengan cara itu kau akan bahagia ke. So dia kata setiap orang ni akan mahukan kebahagiaan dan kau akan memikirkan sedalam-dalamnya untuk mencapai kebahagiaan kau tu. Tapi kalau dengan sebaik-baiknya kau akan fikir untuk mencapai kebahagiaan tu. So kalau kau buat lain daripada tindakan lain daripada sepatutnya kau buat, yang ni bagi aku, fahaman aku mungkin maksud dia yang daripada state ni lah. Sebab dulu dia kan ada cakap dia melawan, dia bertentangan dengan pendapat sofis. So dia kata masyarakat A, kalau kau pergi masyarakat A mungkin betul, tapi kau pergi masyarakat B mungkin salah. Tapi macam si Sokrates ni kata tak. Dia kata kalau kau faham benda tu betul, kau pergilah masyarakat mana pun kau akan betul. Kalau kau faham benda dan kau akan buat benda tu betul. Dia kata tu. So dia kata kalau kau buat benda tu yang luar daripada pemahaman kau, yang kau rasa betul, kau tak bahagia ke? Kalau kau buat benda yang luar daripada pemahaman kau kan. So dia kata kalau kau buat benda tu dengan pemahaman kau yang baik, kau akan bahagia. Tu je aku rasa untuk Sokrates ni lah. Sebab Sokrates ni dia tak banyak. Dan aku tak tahu sebab aku tengok post dalam komen Alino, dia kata ada kerja-kerja Sokrates tau. Aku tak pernah jumpa lah kerja Sokrates. Si Alino kata ada tak, dia kata ada sesiapa translate buku Sokrates lah. Tapi aku rasa aku tak jumpa lagi sekarang ni. Aku jumpa 2-3 buku kata Sokrates yang ada buku. Dia semua dalam dialog daripada Plato semua tu je lah. Tu je lah. So yang tu je sekat ni untuk pasal Sokrates. Dan mungkin kita boleh discuss perkembangan Sokrates ni pula dengan Plato, anak muda dia. Next kuliah. Okay? Alright, that's all. Thank you. Okay. Dah. Ada sebarang soalan dan pertanyaan? Soalan. Problem ni. 15. Kau tambah apa ya? Okey. Tanya nak share. Kau cerita sikit pasal ni Sofi dan filosofer ni. Sofi dan filosofer ni. Sofi dan filosofer. Okay, Ben tanya pasal sofis dan filosofer. Okay, sofis ni dia satu golongan yang diorang ni antara yang membawa dan dia cuba keluar daripada perbincangan sebelum ahli falsafah pra-Sokrates. Diorang ni apa? Okey, sebelum masa pra-Sokrates ni diorang discuss pasal falsafah alam. Macam mana aku cakap kan, dia pasal alam je. Dia tak letakkan manusia tu sebagai center, at the center stage lah. So sofis ni datang, dia kata
manusia ni kau kena letakkan manusia adalah pengukur. Itu salah seorang ahli sofis lah. Nama dia aku tak ingat. Mungkin buku ni ada aku cukup. Mamat ni dia sofis. Ahli sofis ni dia cakap manusia adalah pengukur kepada semua benda lah, dia kata. Manusia adalah pengukur. So dia meletakkan manusia tu di center stage. Maksudnya apa benda yang kau fikir, kau mesti kena fikir pasal manusia juga. Kau tak boleh maksudnya kalau kau mesti kena ceritakan pasal kepentingan manusia tu dalam apa benda yang kau fikir lah. Mungkin sebab tu ada cerita pasal art, seni, budaya. Diorang dah start cerita pasal benda tu. Sebelum ni cerita pasal pokok ni lahir daripada ni, filosofer. So masa lepas Sokrates tu, masa zaman Sokrates ni diorang dah start mula cerita pasal budaya, macam mana, apa budaya yang baik, moral yang baik, etika. Diorang cerita pasal tu. So golongan sofis ni, tapi sebab sofis ni dia ni dibayar untuk memberi ilmu. So diorang ni bergerak di satu tempat. So dia banyak tengok tempat lah. So dia tengok tempat ni lain. Kat satu tempat ni boleh bogel, orang tak marah. Tapi sebab ni tak boleh bogel. Kalau bogel kena barak ni kan. Macam tu lah. So tempat ni boleh sembahyang Jumaat, tempat ni tak kisah sembahyang Jumaat. Macam tu. So dia kata setiap tempat tu moral tu ataupun norma-norma ni adalah subjektif. Kat mana kau pergi semua dia lain. Dia relatif lah. So, ini Sofinya ni. Tapi dia dah memberi idea meletakkan manusia. Dia dah nak cerita pasal macam pendeta yang untuk dewa-dewa Rom, dewa-dewa Greek. Tak, diorang dah tak cerita pasal dewa lah. Dia tak ada kaitan. Maksudnya pada dia kan diorang ni macam pendeta lah. Macam dewa-dewa yang ada dekat Rom, dekat Greek tu kan dia bersangkutan dengan alam. So maksudnya macam kaitkan tadi sebab dia bersangkutan dengan alam. Mungkin tapi mungkin Tuhan diorang dah cuba keluar tau daripada ni. Diorang alien sofis ni diorang cuba keluar dah. Diorang ni dah lebih kepada duniawi lah. Macam tu lah. Dia dah fikirkan apa yang bila dia tak ada salah satu ahli sofis ni, dia tanya kan, dia kata kau percaya tak dewa-dewa ni? Dia kata dia tak jawab aku percaya ke tak. Dia kata life is short, dia kata. So kau buat lah. Dia cakap ada Tuhan atau tak. So maksudnya term ni macam agnostik lah kan. Life is short. So macam tu dia cakap. Dia tak cakap hidup ni mungkin lah. So dia tak cerita. Maksudnya apa yang kau cakap, dia tak cerita pasal Tuhan dan semua. Dia dah tak nak cerita lah. Dia cerita pasal manusia lah. Maksudnya dia dah cerita. So ni golongan sofis. Dan Sokrates datang. Sokrates pula dia kata benda ni tak relatif. Tak semua benda relatif. Ada benda yang memang ada benda yang mutlak dia kata memang asli daripada, iaitu akal fikiran kau. Kalau kau dapat fikir benda-benda betul-betul, kau pergilah masyarakat mana pun kau akan betul. Itu lah, dia dah menetapkan nilai tu lah. So perbincangan tu akan didiscuss later oleh anak-anak murid dia. So maksudnya kita cerita berlaku ada perubahan-perubahan tu. Dia cerita pasal ni Tuhan, kejap dia cerita pasal ni kan, kejap dia cerita pasal alam, kejap dia cerita pasal manusia dah masuk. Dia dah masukkan manusia. Dalam manusia tu dia cerita pasal individu. So, bila yang golongan sofis ni ada, dia cerita pasal semua yang berkaitan dengan ni lah, demokrasi, seni. Dia dah discuss pasal benda-benda tu. Mungkin apa etika terbaik dalam seni, apa macam tu lah. So dan Sokrates datang, dia cakap ada satu benda yang mutlak, iaitu akal fikiran kau lah. Kalau kau boleh fikir, sebab dia kata semua orang punya kemampuan akal yang sama. Sokrates. Sebab tu dia boleh tanya hamba abdi, dia boleh tanya sebab dia nak kasih kau berfikir. Dia nak petik lah kau punya otak kau untuk berfikir lah. Jangan hamba abdi ni hamba abdi kan. So dia kata hamba abdi ke orang pemimpin tinggi ke, semua sama. Akal dia kapasiti akal dia semua sama. Lebih kurangnya tu lah. Okay. So ni filosofer dia tak, ahli falsafah dia tak, bukan duit tau dia punya main dia. Dia mencari truth lah, mencari apa yang mutlak lah. Dia tak macam sofis ni dia duit. So dia boleh manipulate. So mungkin masa dia dihukum bunuh ni, sebab mungkin faktor-faktor sofis ni juga lah kan. Orang meracun dia dihukum bunuh. Dan benda yang menarik juga benda pasal yang dia dihukum bunuh ni, bila dia nak
dia ada chance tau untuk lari tau. Even anak murid dia kata minta maaf lah, tapi dia tak nak. Dia kata dia pegang truth. Dia kata sebab masa yang jatuh hukuman tu ada 500 orang, dia kata dekat 500 orang yang kata dia ni menyesatkan, dia ni nak tukar Tuhan lah, apa benda semua. Tapi si Sokrates ni kata tak, aku tak buat macam tu. Dia kata aku cuma nak memperbaiki keadaan dia. Dia kata sebab Athens dah teruk. Dia kata dia nak membaiki dengan memberi pemahaman akal ni lah, tapi orang tak percaya. Sebab mungkin ada politik kat situ lah. Dan dia ni macam baik lah dia ni. Dia ni kalau dalam buku ni dia cakap Sokrates ni dia tak mengintip dia punya musuh-musuh politik. Dia tak nak curi dengar. Dia tak setuju dengan hukuman bunuh. Dia tak. Tapi because dia pegangan dia yang kuat pasal kepercayaan daripada kebenaran itu, iaitu iaitu guna akal ni, dan dia dituduh nak cuba menyesatkan ni. So dia kata tak, dia carry on lah, mati-mati lah. Sebab dia kata majoriti tak semestinya betul. Majoriti walaupun 500 orang, dia kata majoriti tak semestinya betul lah. Sebab kalau truth dah ada kan, kebenaran tu dah ada, aku dah pegang kebenaran tu, aku mati ke benda semua, itulah kebenaran lah. Macam mungkin dia orang cuba samakan macam Jesus lah. Jesus pun macam tu juga, dia mati dalam orang putih dia kan. Kalau kita percaya Jesus tak mati kan, tapi kalau dia kata Jesus mati sebab dia memegang kebenaran tu lah, walaupun orang tuduh dia macam-macam, tapi dia esah, dia mati-mati lah sebab dia pegang truth, dia percaya pada kebenaran lah. So mati lah dengan kebenaran. Sorry. Apa jadi yang kita buat ni apa, filosofer ke sofis? Wah, dia bincangkan je, bincangkan sejarah apa. Dia apa? Okay, Sokrates ni dia tak ada dia tak ada buku lah. Dia macam orang kod dia punya ni. Setakat yang bukan dia orang kod. Maksudnya setakat yang aku tahu, dia tak ada buku lah. Dia tak ada buku, dia tak ada apa benda pun. Dia tak tulis, tak apa. Dia cuma cakap. Dia cakap dah anak murid dia ni yang membuat macam satu cerita lah, dialog. Buku dia, simposium di public kan. So dalam buku ni kan, diorang cerita apa perbualan-perbualan dia. Tapi kita tak tahu juga, mungkin ke perbualan dia ni sebenarnya Sokrates cakap ke, ataupun sebenarnya macam macam cerita macam sekarang ni kat Facebook kan, dialog anak dengan mak kan, orang buat yang tu kan. Mungkin kau punya imajinasi ke, tak sure. Kadang-kadang mungkin orang cakap ada juga dalam dialog-dialog tu sebenarnya ada pandangan-pandangan anak murid dia sendiri, bukan pandangan Sokrates. Ada juga. Tapi sebab sekarang ni orang dah percaya yang Sokrates, benda tu dah tak penting lah. Sebab yang penting wujud ada idea-idea Sokrates ni yang telah berkembang jadi falsafah-falsafah lain lah. Macam-macam lah. Dia dah pecah-pecah macam-macam lah. Sebab pertanyaan-pertanyaan dia Katalah bapa falsafah. Kira bapa falsafah moden barat lah kot. Di dunia Kuasa lah. Tapi tak juga. Sebab bagi aku kalau macam bukan di dunia lah, aku rasa sebab dia dah berkembang. So aku rasa ada falsafah-falsafah lain yang masuk juga lah. Cina falsafah dia lah. Cina ada falsafah dia sendiri kan. Tapi mungkin yang ni dia tersusun sebab dia lebih tersusun. Mungkin ada record, ada apa kan. Mungkin sanad lagi bagus ke, tak tahu. Parawi ke apa benda. Terima kasih. Okay, tambah apa sih? Banyak tu kucing lah. Kucing. Tengok tanda dia. Lagi dia. Aku tanya lah, lagi tak ada orang tanya. Apa? Banyak tanya bersama sangat. Kenapa benda ni tak ni popular di kalangan orang Islam pasal Sokrates? Menurut kau pada Yunani babe, tak tahu ni. Dewa-dewa punya cerita Islam daripada pandangan Islam Ya, Sokrates tak ada. Aku tak tahu lah. Aku rasa mungkin sebab aku rasa mungkin pandangan orang biasa. Mungkin fikir pasal dia orang ni hidup dalam keadaan zaman dewa-dewa tau. Dewa-dewa lagi. Tapi sebenarnya kalau nak ikut pembincangan dia orang ni, pembincangan dia cerita pasal monotheis tau. Dia cerita pasal Tuhan satu. Dia dah cerita satu kuasa-kuasa Tuhan dah turun. Bagi aku dia dah cerita pasal Tuhan lah. Tapi dia tak ada cerita. Mungkin benda ni satu lagi dia sebelum Islam lagi kan.
Tapi tak tahu, mungkin yang tu aku rasa kelemahan dia. Bukan tak semua, mungkin yang tu kelemahan kita bila kita pandang, bila wahyu first sampai, kita lupa bahawa masa zaman wahyu sampai dah ada dah pandangan-pandangan ni pun. Aku rasa mungkin masa tu pun Nabi Muhammad tak dah belajar pasal Sokrates. Aku tak tahu. Tak tahu, aku rasa kan mungkin dah belajar pasal dia sebelum Isa lagi. Sebelum Isa lagi. 2400. Muhammad pun 1400. Dia 1000 tahun. Maksudnya berapa banyak dah ilmu-ilmu dah ada. So aku tak tahu lah. Mungkin tadi tulis tanya. Yelah, tapi maksudnya 1400 tahun lepas lah. Yang ni dua ni dah 1400 tahun lepas. Maknanya beza Muhammad dengan dia dah dekat 1000 tahun kan? So maksudnya masa wahyu tu mungkin dah bukan Muhammad, mungkin Muhammad dah waktu tu masyarakat dia dah ada dah pandangan macam ni kan. Sebelum Masih, sebelum Isa. 1000 tahun. 1000 tahun baru ada Muhammad, baru Islam muncul. Dalam 1000 tahun, beratus tahun lepas tu sebab dia kan ikut tahun Masih berapa ratus tahun. Sebelum Isa lahir lah. So kurang mungkin 9 So aku rasa mungkin kalau nak tanya ni, aku rasa bertanya orang sedia pasal apa. Tak, sebab aku Sokrates. Cerita macam Sokrates, dia tak bukannya cikgu. Dia share. Dia kenapa? Tak, pasal apa Sokrates ni tak macam tak berapa famous dalam Islam punya. Ke ada ke tak ada sebenarnya? Dia cakap dia falsafah Sokrates tu dia secara individu Sokrates tu idea dia tak popular lah, tapi sebab dah dominan anak-anak murid dia Aristotle dengan Plato kan, itu yang kemudian pandangan tu popular lah. Itu pun maksudnya ada dua mazhab kemudian lah, mazhab Plato dan Aristotle, dan dua tu pun berbeza juga kan. Maksudnya mula Sokrates kan, lepas tu Aristotle, lepas tu Plato kan. Plato kemudian kan. Plato dulu Plato Aristotle. Jadi itu pun berbeza juga. Jadi ada orang kata mana yang paling mendekati original Sokrates. Tak susah, memang tak ada jawapan perkara tu. Itulah. Tak, aku lah ni Honda kau ni. Tak. Oh ni apa nama ni tau. Aku nampak kan ni macam ekstrim sikit lah. Apa Islam kalau dia tak bertembung dengan tamadun Yunani, aku rasa dia tak pergi jauh. Ini aku tengah banyak sebab kalau buku tu kan dia macam kau cakap tadi kan, macam dalam bahasa dia macam, adakah sebelum Nabi Muhammad datang tak ada lagi ilmu? Dah ada. Islam bukan buat ilmu baru, tetapi bila dia datang sekalipun dan penaklukan dia buat benda yang orang selalu anggap special Islam. Padahal apa yang diajukan oleh Nabi Muhammad adalah sama seperti yang diajukan oleh Buddha, oleh Hindu, Jesus, Confucius, Lao Tse dan segala lagi. Apa yang uniknya? Mungkin lagi spesialnya adalah ada peperangan, expansion. Ibarat budaya Arab berperang. Dan budaya Arab bukan satu spesial juga, sebab Tatar, Mongol pun berperang. Dan bahkan Islam berkembang dengan benda tu. Kita tak boleh nafikan Islam tak berperang, bukan dikembangkan dengan pedang. Memang dikembangkan dengan pedang. Sampai bila pergi ke Iraq ataupun Mesopotamia, barulah budaya House of Wisdom tadi datang.
dalam bahasa lain, kalau dia tak ada benda tu, habis tak? Sebab tu perbincangan tentang akidah dalam Islam, dia tak begitu dalam. Ketika zaman awal, zaman Nabi ke, zaman sahabat ke, tak ada. Umayyah dah berkembang, Umayyah Abbasiyah dah berkembang. Sebab dah expansion dah luas. Pertembungan dengan orang Yunani, orang Kristian yang berfikiran falsafah dah berkembang. Dia masalah ni adalah macam bila soalan aku tadi kan, bila tanya kenapa Sokrates tak popular, dia macam seolah-olah orang Islam menganggap sejarah dia sangat special. Yang lain tak special. Antara persoalan dalam bab buku Harun Nasution, dia cakap ada ayat Quran cakap al-yauma akmaltu lakum dinukum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Apa maksud dia? Apa yang sempurnanya? Adakah dalam agama Islam menyempurnakan semua benda? Adakah dalam Islam ajar tentang pertanian, tentang ekonomi? Tapi bukan hujah ni untuk nak review Islam tau. Hujah ni cakap kalau benda ni satu benda yang statik, atau ekonomi atau kemasyarakatan satu statik, masyarakat tidak akan berkembang. Jadi manusia ni adalah makhluk yang dinamis. Jadi kita akan berkembang. Jadi tidak ada satu hukum yang boleh mengikat. Sebab tu hujah dia mengatakan, dia nak kata bahawa tak ada, dalam Quran tak ajar satu benda yang semua dah lengkap. Bila semua dah lengkap, kau nak belajar benda apa lagi? Kau nak benda ni dah sama. Depan kan? Sini kan? Meja tu boleh belakang kot. Tak, dia macam orang dah tak nak belajar falsafah sebab orang menganggap bahawa Islam dah sempurna. Orang takkan belajar sosialis, anarkis kalau dia kata dia Islam sempurna. Tak, betul tak? Maksud dia kalau dah claim sempurna, dia nak belajar lain buat apa? Cukuplah Quran dan hadis. Tu lah, kau minta kau ulah kalau kau ulah apa benda kan? Kau yang mentang kan? Tu pada yang pasal dia. Ini masalah yang serius tau. Kita sejarah. Ini masalah yang serius. Meja tu belakang lah. Korang depan kan? Korang meja tak penting. Kita yang bayar dia. Depan ni lah. Mereka ni dengar. Nah, aku cakap kau aku cakap lah. Tak, apa kau nak pandangan kau kan? Ni penentar pandangan. Pandangan dulu. Tak, pandangan aku. Ya, okey, cakap. Tak, diskriminasi wanita. Tak ada lah. Betul kan? Tak ada. Cuma apa yang kau cakap tu boleh aku cakap. Dia nak cakap. Okey. Kau kata apa tadi? Kalau dalam buku Harun Nasution tu cakap apa ayat Quran dia kata al-yauma Akmaltu lakum dinukum. okay. Pada aku kebanyakan orang dia mentafsir pada ayat tau. Padahal ada sebaliknya. Aku lagi selesa untuk katakan bila Tuhan kata hari ni Tuhan dah sempurnakan agama tu kerana dah sempurnakan, cukupkan keseluruhan Nabi turun. Tapi bukannya sempurna secara keseluruhan tau. Sebab tu Quran ada untuk jadi petunjuk. Maknanya akan datang, akan ada orang lain yang baru, akan mengkaji lagi untuk tambahkan lagi. Maknanya jadi tak sempurna lah. dia bukan tak sempurna. Dia macam ni, secara agamanya dia sempurna, tapi secara duniawinya masih ada lagi yang perlu sana di distance. Dia macam dia sebab benda tu pada itu macam pendapat kan. Isu dia. Oh dendam. Pendapat dia kaitan dengan apa nama? Tadi baru baca Ali Syarati sikit. Pendapat dia macam ada kaitan dengan Ali Syarati punya pemikiran lah. Dia mengatakan bahawa dia kaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah keberadaan dia tu sesuai dengan zaman. Apabila zaman tu walaupun dia ke depan lah, that's why dia ayat dia tu sastra dia tinggi. Apabila untuk disesuaikan dengan zaman. Bila dia sampai ke zaman tu, okey kita boleh pakai ayat tu. Walaupun sebab dia ada dua dalam Al-Quran dia ada dua kenyataan kiasan dan kenyataan tersirat dengan tersurat. So terjemahan tersirat dengan tersurat tu apabila peredaran zaman walau macam mana pun dia tetap keberadaan dia tu boleh diguna pakai. Aku ambil contoh yang nampak. Benda ni dalam Quran ada. Tapi aku nak tanya korang doa. Sebab korang mempercayai bahawa Qurannya. Sebab aku fikir adalah kita kritis pada agama orang, pada etis orang, anarki orang. Tapi tak ada agama kita sendiri, kita tak kritis tau. Aku rasa ada masalah yang besar. Kita terima agama kita secara borong. Tapi kita kritis dengan Kristian, kritis dengan agama lain.
Baik, soalan aku mudah. Dan benda ni dalam Quran. Baik, ayat tentang hudud. Bagi kau patut buat hudud atau tidak patut buat hudud? Aku macam Kelantan sekarang. Kelantan sekarang aku tak setuju lah hudud macam Kelantan. Kalau macam First kali kalau nak dikatakan hudud, cari hudud dalam Quran, perkataan hudud tak ada dalam Quran. Tapi perkataan hukuman-hukuman yang diceritakan dalam hudud ada dalam Quran. Okey. Tapi kalau macam hudud, kalau kita nak buat hudud, dia kena ada landasan. Sebab hudud tu adalah untuk bagi akulah, dan aku apa yang aku baca, hudud adalah satu undang-undang yang diciptakan untuk sebuah negara yang sudah aman, untuk menghukum sesiapa yang berani mengacau keamanan itu. Macam Saudi boleh buat hudud. Saudi, dia kalau Saudi bagi aku belum layak sebab dia penguasa sendiri tak kena. Aku nak tanya ke? Sebab aku tak tahu satu masyarakat tiba-tiba, sebab macam ni Arab, dia dah memang budaya gila. Dia budaya tak, orang tak bawa, perempuan tak boleh bawa kereta. Tak tahulah kalau kau setuju ke tak. Dah, tapi perempuan dia budaya pelik-pelik. Bunuh orang macam tu ke? Dia maksud, tapi kan aku tak tahu kalau tiba-tiba kita dekat sini tengok ada orang kena rejam, otak kena rejam, paling batu kan. Bagi berzina. Dah, kita tak tahu. Budaya Melayu aku tak tahu boleh terima atau tidak boleh terima. Tapi kat Arab dia tak pelik. Dia memang gila. Aku tak kata Nabi Muhammad, aku kata Arab budaya dia gila. Sebab tu Nabi dihantar pada orang gila. Dah, aku nak tanya kau. Okey. Kau boleh terima hudud, kau boleh terima atau tidak? Kalau daripada segi pendapat, aku terima, tapi bukan dalam keadaan situasi negara yang macam ni. Macam itulah, macam dia cakap kau. Sebabnya pada aku, hudud tu dilaksanakan orang-orang yang tak fasik. Ada di Saudi boleh lah. Sabar dulu. Jadi pada aku, macam Saudi, dia bukan bergantung pada negara tau. Dia bergantung pada siapa yang berkuasa, siapa yang menggunakan kuasa tu. Sebab hudud ni adalah satu bentuk. Jadi negara mana patut buat hudud? Belum lagi, sebab pada aku selagi kita tak betulkan apa yang salah, selagi tu kita tak layak. Sebab macam dia cakap lah, hudud ni layak pada negara yang aman. Sebab tu Islam datang dulu baru datang hudud. Dia bukannya hudud datang dulu baru dapat negara Islam. Pada aku yang itulah pemahaman aku. Betul tak? Dia cakap macam hudud semua orang nak komen. Ada lah, betul lah kan. Bagi aku macam Nabi dia bawa jangan lari. Nabi bawa konsep Islam, bukan Nabi bawa pakaian Islam ke apa semua. Macam hudud tu Nabi bawa misalnya contoh kan, daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak terus suruh buat hudud tau. Walaupun sana masalah riba tinggi, dia menyelesaikan masalah yang ketika itu. So dalam ketika itu riba tinggi, apa semua berniaga, perangi riba dulu. Lepas tu riba dah selesai baru Nabi buat. Orang kata macam itulah cerita dia. Nabi dia tak bawa pakaian ke apa, kayu sugi tak. Dia bawa Islam tu soal apa. Soalnya maknanya kalau dia dah tak ada, orang faham Islam tu apa, bukan faham hukuman saja itu adalah Islam. Sebab kalau Arab, bagi aku dia tak sana hudud. Arab tiru undang-undang hukuman saja bagi aku. Mana ni Nami nak cakap? Kenapa aku tak setuju dengan hudud? Kau pasti. Kenapa aku tak setuju dengan hudud? Bagi maknanya. Sebab aku rasa sekarang ni zaman dah berubah kan. Zaman dah ada macam-macam. Peredaran zaman dah berlalu. Zaman hudud ni law pada zaman gangsa 5,000 tahun yang lepas. So kalau law 5,000 tahun yang lepas kalau nak adapt sekarang, kau rasa boleh? Itu je aku punya point tu je. Aku sebelum bagi kau, aku tak setuju pada gangsa. Aku rasa zaman Nabi dah bukan zaman gangsa. Tapi aku tak setuju lah. Tapi zaman gangsa tu aku tak apa berkenan lah. Kau jawab. Okey, macam begini. Macam sebuah negara. Apabila kita dah buat satu negara tu dah aman, dah cantik dia punya ni, kan? Kalau let's say lah ada satu unsur-unsur yang cuba, memang ini ke arah fasis lah. Bunyi dia ke arah fasis tau. Tapi bunyi dia memang ke arah fasis lah. Betul. Bunyi dia ke arah fasis. Okey, kita buat satu undang-undang. Undang-undang kalau kita betul-betul hidup undang-undang perangai fasis, dia buat undang-undang adalah untuk menakutkan rakyat. Yes, undang-undang adalah untuk menakutkan rakyat. Fasis. Tapi
Tapi bagi aku, apabila aku buat satu negara yang elok, dah aku jaga bagi kebajikan rakyat, aku dah elok-elok, aku dah bagi wealthy, dah tak ada punca dah rakyat aku nak mencuri. Tapi ada juga sekok kutu yang nak mencuri juga. Kan, ada juga sekok kutu yang nak buat kerja bukan-bukan kau nak ni. Aku dah bagi hang senang kahwin pun. Kan, tapi kalau kita gunakan mekanisme macam aku penjarakan hang, itu akan membanyakkan penjara. Kalau kita buat mekanisme bunuh kan, kalau macam rejam mungkin boleh guna benda lain, tapi fasis. Tapi benda tu kalau orang tengok satu pengajaran, tapi kalau dalam keadaan negara yang bukan macam pemikiran rakyat ada sendiri pun, pemikiran rakyat ada yang macam kolot macam Pakistan, kebanyakan yang rakyat kampung-kampung bukan ni kan, yang ni bila dia buat implement hudud akan jadi teruk jadi kejam. Jadi dalam bahasa lain, hudud hanya start dalam negara maju, bukan negara maju, negara yang boleh implement hudud kan. Tapi bagi aku hudud tak negara yang dah kebajikan dia dah jagalah yang apa-apa yang negara maju lah, mungkin lah bagi konteks negara maju. Tapi kalau macam konteks welfare state. jadi welfare state bagi aku daripada kau nak terus menghukum, lebih baik pendidikan. Kenapa kita dah setting benda tu dari segi pendidikan, kebajikan, semua kita dah setting dari dulu. Tapi bila ada anasir yang cuba nak buat, kita rasa macam mana? Kan, sebagai satu entiti rakyat yang kita dah rasa negara mungkin ada sampai satu tahap bila ke government tu, itulah kata government yang boleh buat macam tu, government yang betul-betul jaga kebajikan rakyat lah. Bila rakyat semua, kebanyakan rakyat majoriti. kau kena tanya dia, tidak kena judi. Kau rasa dia That's why kita bila kita persoalan dia, bila kita tanya kenapa kau menjudi, mungkin salah government. Kenapa buka tempat judi, ataupun dia tak ada duit, dia nak pergi judi ke, nak guna sumber judi ke nak buat kan. Benda tu dia ada step dia, kenapa kita nak tanya. Aku bukan sokong hudud secara total. Kita kena buat hudud, kita tak perlu pedulikan benda-benda lain. Tapi in future, kalau negara tu, dia model negara tu dulu yang perlu diperbetulkan sebelum kita nak implement hudud. Kalau sebab hudud ni memang kedengaran kejam, sebab dia memang untuk negara yang dah aman, kebajikan dia dah terjamin. Tapi ada juga kutu-kutu unsur-unsur yang nak buat juga jahat, dia kena kejam Tapi bukan untuk rakyat sendiri, mungkin. Okay. Berbalik pada hudud sebab benda dia asal pada soalan Quran kan. Sebab kita tahu sejarah falsafah ni, Sokrates semua ni dia dah sebelum pergi pada Nabi Muhammad. Ada sebenarnya, mungkin nak share nak tanya kalau orang lain. Sebenarnya Al-Quran ni sebenarnya Muhammad punya manifesto ke? Dia just satu manifesto je. Dia bukannya macam like ni tu dia manifesto macam Sokrates lah, duduk kat Iraq, nampak bintang, aku fikir Tuhan ni tu dia, aku fikir aku kena ada satu negara sosial yang bagus, aku tulis satu manifesto macam manifesto komunis kan. Kau kena macam ni, kau kena hidup sama aman damai, kalau kau tak jahat aku hukum kau, buat macam ni kerajaan. Mungkin sebenarnya manifesto je. macam mana? Al-Quran tu aku tak share lah. Aku tanya Al-Quran ni manifesto je, manifesto Muhammad, Nabi Muhammad. Bukannya macam suara yang truth. Betul. Aku Islam lah. Tapi bagi aku lah. Tapi aku nak tekankan poin tadi lah. Poin ni adalah yalah, kita kritis terhadap agama lain tau, kepercayaan lain tau. Kita sangkal sesangkal-sangkalnya tau. Tapi tak ada kepercayaan kita tak kritis tau. Kita terima macam tu tau. Dia kita kata hudud lahir di Arab. Jadi budaya bunuh orang ni biasa. ISIS bunuh orang buat tak kerti Arab. Tapi dekat Amerika marah, kat kita marah. Arab tengok macam tu kak. Saddam Hussein dengan ahli kimia dia bom orang Syiah punya banyak. Orang macam tu sebab nyawa Arab ni gila. Bagi aku Arab gila. Aku tak jumpa Arab ni bagus melainkan bahasa dia. Dan sarjana Islam bukan daripada Arab, luar Arab. Imam Bukhari buat tur dekat Iraq, dekat Rusia tu, Turkmenistan ke apa, daripada India, semua daripada Arab. Semua dia semua daripada orang lain. Dia orang cakap Arab. Aku cakap sekali, kekuatan Arab ni, Quran ni pada bahasa. Tapi selain pada tu, macam hukuman. Katalah Nabi Muhammad datang daripada Amerika, hukuman ni pasti lain.
Seperti mana muzik, kenapa tu Arab marah dengan tali gitar. Dia kata ni meniupkan syaitan lah, benda jadah menipu ni. Yang dia suka apa? Gedang. Ini budaya Arab. Lepas tu ada satu majalah Road W. Road aku panggil Road W. Okey, dia cakap kalau Nabi Muhammad lahir di Itali, pastilah muzik yang dibenarkan adalah muzik yang bertali. Sebab tu dia orang confuse tau. Apabila gerakan Islam menang di Kelantan, macam mana, adakah budaya punk ni akan mati tau? Dalam bahasa lain, bagi aku budaya ni memainkan peranan penting tau. Katalah Nabi Muhammad lahir di Nusantara, pastilah kita tak akan makan kurma, kita akan makan durian. Durian adalah makanan sunnah. Maksud aku kan. Dan aku berkait pada soalan tadi, macam falsafah bukan budaya Arab. Dia budaya manusia yang tinggi, manusia yang berfikiran. Arab tak ada falsafah. Mana ada falsafah Arab sebelum bertembung dengan Yunani tadi? Ada falsafah Arab? Dia orang apa kuat dia? Pasal dia orang hafal ingat tok nenek dia orang punya sejarah. Apa kau ingat tok nenek moyang kau nama apa? Bukan aku. Okey, macam Ben cakap tadi. Sorry kalau aku macam itu aku salah anggap ataupun aku menganggap apa yang Ben cakap tu bahawa Nabi Muhammad kalau dia lahir Itali mungkin muzik bertali dibenarkan kan. Budaya. Tapi aku ingat bagi pemahaman aku, Islam tu dia bukan datang dengan budaya Arab. Islam tu bukan budaya Arab. Islam adalah Islam dan Nabi Muhammad pun bukan membawa budaya Arab. Sebab dia punya main core perjuangan dia tu pun bukan dia membantras apa yang budaya Arab ada. Perjuangan Nabi yang sebenar dia membantras apa yang Nabi buat apa tu. Itu yang macam Ben cakap tadi. Kita kritis dengan agama orang lain, tapi kita tak kritis dengan agama kita. Tapi apabila kita kritis dengan agama kita akan jumpalah bahawa agama Islam ni dia memang tentang status quo. Sangat betul true tentang status quo ni. Dia sangat true. Semua nabi yang ada, nabi-nabi ulul azmi yang ada pun, yang datang pun semua membelakan manusia dan bawa revolusi. Yang paling last sekali Nabi Muhammad lah. That's why bagi aku Islam yang datang pada Arab tu, walaupun dia datang pada Arab, tapi dia bukan bawa budaya Arab. Yang bawa budaya Arab adalah orang-orang yang Nusantara ni yang tengok adalah bila Islam tu datang pada negara Arab, budaya Arab tu adalah baik, semua baik budaya Arab kan. Dia tak ada budaya apa, kalau padahal betul lah cakap Ben tadi, padahal falsafah filosofi Islam pun kalau ada pepatah kata kalau Islam tu tak sampai dekat Parsi, bermakna Islam tu tak berkembang. Kalau Islam tak sampai kat Parsi, maksudnya tak sampai dekat Iran tu Islam tak berkembang. Sebab banyaknya orang pemikir-pemikir orang golongan Mu'tazilah pun banyak yang daripada Parsi, yang pemikir-pemikir Islam ni. That's why kalau Islam tu still lagi kekal dalam budaya Arab, memang Islam tak berkembang lah. Itulah Arab ni tak boleh kekal. Betul, Arab aku tak jumpa Arab susah. Arab tu tak pakai pun. Aku setuju. Aku bagi aku setuju. Aku tak dah. So siapa nak tutup ni? Jangan bagi lebih sejam. Apa lagi? Islam masuk dalam teori. Ada lagi? Kena baca teori Islam masuk dekat tanah Melayu. Apabila teori Islam masuk tanah Melayu, mula masuk disebab masuk Islam Syiah. Tapi bila Islam Syiah jenis status quo, dia tak berkembang. Dia menolak agama apa? Tanah Melayu, pemerintah tolak Syiah. Walaupun sampai kat Terengganu apa semua dulu, dekat Sumatera apa semua, tapi dia tolak. Tapi lepas apabila Islam yang sampai Sultan Iskandar Shah jadi Islam apa semua tu, barulah Islam berkembang. Apabila dia masuk tangan status quo, orang-orang yang ada power, baru dia masuk Islam tu berkembang kat sini. Itu cara Islam berkembang dekat tanah Melayu lah. Sama juga kat Indonesia kan. Kalau Islam tu masuk dengan cara orang Syiah bawa, dia tak berkembang disebabkan orang Islam Syiah dia menolak status quo. Dia tak ada level macam raja-raja ni, mereka tak mau macam tu. That's why Islam masa tu tak berkembang. Walaupun Islam datang awal lagi, sebelum datang Islam Asyariah ni kan, yang Al-Syafi'i sekarang ni kan, mazhab Syafi'i ni. Itulah. Saya Betul. Sokrates tak suka. Macam Sokrates tak suka. ada. Ya. Cerita pasal hudud berapa semua tu kan. Berbandingan cerita hudud ni tak
tak berminat sangat lah. Macam cerita macam rotan anak apa semua. Sebab ada banyak benda lagi yang kita boleh timba ilmu daripada benda-benda macam ni lah hudud. Jadi saya tak ada apa-apa sangat lah nak komen. Sebab macam selagi ada gak poin dia gak lah kan. Poin sana, poin sini pun ada gak. Selagi tak settle lagi masalah-masalah rakyat miskin yang terzalim ni dengan yang mana yang kaya terus kaya, yang miskin terus apa kedana, malah lah nak fikir pasal bab ni. Itu masalah kecil lah. Lepas tu setuju dengan aku. Aku setuju dengan hang. Aku setuju dengan Otek. Sama sikit. Sama. Cuma kita tak minta hudud sekarang. Mungkin satu hari nanti 20 tahun, 30 tahun anda jadi atas. Masa tu tiba-tiba ada orang bersuarakan hudud, negara dah aman. Hang tak nak buat hudud, mungkin kita akan berkalah pendapat. Masa sekarang kalau hang tak nak hudud, aku tak nak hudud. Okay. Ada apa tambah? Tambah dari sudut tentang tadi falsafah. Sebenarnya masih ada perdebatan lagi tentang definisi tentang falsafah Islam dan falsafah Arab. Ada orang kata sebenarnya tak ada falsafah Islam, yang ada falsafah Arab. Ada orang kata sebenarnya yang ada sebenarnya falsafah Islam, sebab falsafah Islam bukan cuma orang Arab sahaja yang terlibat dalam contribution, yang hanya memberikan sumbangan kepada falsafah tu. Maksudnya macam saya bagi contoh orang-orang Yahudi masa zaman penterjemahan Baitul Hikmah, banyak orang Yahudi terlibat dalam penterjemahan karya-karya Yunani zaman Abbasiyah. Jadi sebenarnya saya lebih cenderung menganggap bahawa sebenarnya falsafah Arab tak ada. Falsafah Islam maksudnya dia hanya bukan orang Arab sahaja yang terlibat lah, semua kalangan, termasuk orang Yahudi apa semua lah. Itu saya tambah itu je lah. Dia bukan berkembang daripada Arab, dan tokoh-tokoh dia bukan tokoh Arab. Bukan tokoh Arab, dia pelbagai Tusi. Imam Ghazali Parsi, Iran. Tus. Jadi daripada Iran. Kata Tus. Imam Ghazali daripada Iran, daripada Parsi lah. Orang Arab apa ya? Aku tak tahu apa orang Arab buat. Dia start masuk orang Arab ke Arab. Dia jadi perang kerja dia. Dia dalam champion dalam Islam adalah berperang. Aku pun tak tahu apa orang Arab buat. Dia nak tukar. Ingat sampai. Pasal falsafah ni ada tak lepas zaman Nabi kan, pasal hudud orang petikan ahli falsafah ada petikaikan tak persoalan hudud ni? Macam mana lagi satu, apa pandangan orang falsafah tentang menghukum? Macam orang buat salah kena hukum tak? So, tak adalah. Ialah maknanya macam orang buat salah, kalau ahli falsafah kata macam dia kata perlu mendidik saja kan. Kalau hukuman menghukum kan bukan baru seliver tanya. Sebab kalau orang asyik buat sampai bila ke? Tu je. Itu kita boleh pecahkan daripada falsafah. Sebab dia falsafah ni dia melahirkan perbincangan falsafah ni. Dia bukanlah fungsi, aku cakap bukanlah fungsi dia bukan objektif dia beranak-anak tau. Bila perbincangan falsafah, katakan kau tanya pasal, bila aku tanya pasal, okay, tadi kita tanya kenapa jam, kenapa jam hari-hari. Lepas tu mungkin akan ada orang tanya mungkin sebab banjir. So bila banjir, kenapa banjir? Betul, cakap mungkin drainage tak ni, kemudian mungkin drainage sistem peparitan tak bagus. Daripada situ akan lahir lagi macam mana nak kira air punya mengalir. Dia dah lahir kat situ tau. Tapi macam kau cakap pasal perbincangan pasal hudud ke apa benda ni, dia berpecah lah. Dia mungkin daripada situ dia berpecah-pecah lagi falsafah. Kenapa perlu menghukum pesalah? Menghukum pesalah?
Ada orang berbincangkan. Itu aku tak sure lah pasal kenapa ada tak perbincangan pasal tu, tapi aku rasa ada. Sebab itulah dia ada cerita pasal macam mana nak buat state, macam mana ada etika, macam mana lahirnya perbincangan pasal moral, apakah moral yang betul-betul baik, apa yang tak baik. Ada perbincangan pasal kau buat ni, kau merogol orang, kau salah, tak salah. Sebenarnya lahirlah perbincangan pasal undang-undang, ada falsafah undang-undang, ada falsafah, dan satu negara tu pula ada lagi dia punya perlembagaan dan lahir-lahir macam-macam falsafah daripada falsafah ni lah. So falsafah ni dia cuba nak melengkapkan daripada ada tak ada. Dia satu perbincangan yang berpanjangan tau. Mungkin dulu orang cerita pasal mungkin dulu kau melintas jalan tak salah, ataupun naik motor tak pakai helmet tak salah. Sebab dulu mungkin tak banyak motor ke kenderaan ke apa, orang tak bawa laju. Mungkin sekarang ni dah kau kena melintas jalan kau salah. Mungkin sebab kereta dah banyak. Sebab so dia perbincangan dia akan rasa panjang. So aku rasa mungkin perbincangan pasal mendidik, kenapa nak berotan dengan pasal mendidik tu, aku rasa ada perbincangan pasal tu lah. Macam sekarang ni orang dah terpersoalkan lah. Pasal orang akan ramai akan discuss. Macam lepas kes Sweden gitu, orang dah discuss betul perlu ke anak ni, dan diorang akan discuss lebih lagi. Macam tu lah. Setakat mana lepas tu baru ni lah si Kuluk pula tunjuk cara nak berotan. Dah keluar pula cara-cara nak berotan kan. Macam tu lah. Ada pula macam tu lah. Mungkin ada satu grup yang akan cerita pasal otak pendidikan ni penting. Kemudian keluarlah teori-teori yang dimotivasi pula. Cara mendidik anak dengan berani, kau ajar dia cara berani, cara kau berkongsi. Ada pula macam tu pula style dia. Ada beranak-anak. Setuju lah. Macam apa Ben cakap tadi kan, mungkin hudud tu sesuai dekat Pak Arab sana yang bangsa paling teruk. Tapi kena tanya lagi siapa ustaz kan. Cuba nampak manifestasi bahawa paling implementing uduk tu untuk masyarakat yang paling teruk sekali. Apabila kita sebab rejam dalam Quran tak ada tau. Aku itu barbari. Itu dia kejam. Tak kena berat. Arab dia. Ada hukuman lagi kejam pada tu. betul. Ada banyak hukuman yang lagi. Maksud aku, Islam yang aku faham Islam, dia konsep dia universal tau. Keadilan tu lah yang sebenarnya. Justice tu yang paling utama. Hukuman apa pun, Mahathir hukum mati pada Dadan. Lah itu dah lagi gila. Poin aku adalah sebenarnya yang paling penting esen dia tau. Bukan tata cara dia, bukan kaedah apa pun. Mekanisme dia. Yang bukan mekanisme boleh berubah. Sebab tu kalau dia rejam orang sampai mati, orang berzina tadi, dia tak boleh bangkit dah. Tapi kalau dia berdakwah, orang tu masih boleh bertaubat. Dah hukuman panis dalam, dia tak sebutlah wuduan, tapi hukuman dalam banyaklah Islam, dalam Quran, hadis pun. Tak apa. Poin dia adalah mekanisme ni satu benda yang statik tau. Pada masa hadapan kita akan jumpa hukuman yang lagi kejam. Hukuman elektrik pun boleh tahan tak? Tapi bagi aku benda ni semua mekanisme yang penting dia apa? Esen. Itu lagi penting. Bila kita dalam hidup tu sendiri, hukuman-hukuman yang dijalankan kepada manusia adalah hukuman yang berkonteks engkau salah sesama manusia, bukan kau salah dengan Tuhan. Dia punya first step dia adalah hukuman yang kau salah sesama manusia. Betul tak? Okey, mencuri salah sesama manusia, berzina impak dia kan salah sesama manusia. Kalau yang kata kena rejaman, kahwin, orang yang dah kahwin and then dia roman dengan lelaki lain, itu salah sesama manusia. So konteks hukuman hudud ni adalah untuk kesalahan banyak dia untuk kesalahan sesama manusia, bukannya hukuman yang membela Tuhan. So bila itulah macam memang kejam lah, sebab dia satu hukuman yang bila untuk diciptakan di negeri Arab yang kita dah sedia tahu bahawa negeri Arab, orang Arab ni orang yang berberi. Apabila berberi lah, hukuman untuk berberi lah. So kalau negara-negara yang aman nak implement hudud, dia untuk hukum orang yang berperangai berberi lah. Orang yang berperangai berberi kan, orang yang mungkin sebelum macam bila kita nak aku pernah macam bila kita nak implement hudud, dia mesti ada step-step dia. Tapi ada negara-negara yang implement hudud, dia tak ikut step tu kan, dia tak ikut step tu sampai penuh penjara, sampai orang kata apostate pun, murtad pun penuh penjara kan. So
implement hudud tak kena. Dia kalau hudud ni bagi aku macam pisau lah kan. Pisau kalau kita buat potong-potong bawang, kita buat apa, kita bagi makan kat orang, benda baik kita buat, betul tak? Tapi kalau kita fikirkan orang, jahat lah. So dia ada baik dengan buruk dia lah. Kalau kita implement macam pisau umpama dia lah. Kalau ni Ammar kata hudud tu macam kereta. Ni Ammar kata hudud tu macam kereta, aku kata hudud tu macam pisau. Implement dia. Itu dia soalan. Aku kalau dulu Okay, aku nak sedikit pembetulan lah bagi aku. Hudud bukan untuk bangsa Arab ya. Bila hang sebut untuk bangsa Arab, Islam ni perkauman. Itu pertama. Yang kedua, kita dia macam ni. Hudud ni hari ni sepatutnya kita tak bincang dah pasal hudud. Sebab pasal Quran tadi. Aku dia pakai dengan hudud ni. tak apa. Pasal apa dia akan bincang semua. Benda ni biasa bagi. Topik pertama Dia akan drag. Apa bagi dia. Dia bila Islam turun, bila Islam turun, dia mengajarkan nilai dulu. So bila nilai tak dititik beratkan, tidak boleh diimplementkan hudud. Maksudnya syarat. Contoh kita jual arak. Arak sekarang mudah didapati dan seks pun mudah didapati. Pornografi pun mudah didapati. Kondom pun kan. So bila benda-benda untuk membuat dosa tu mudah didapati, macam mana pula kita nak pergi hukum orang? Contoh kita jual arak dekat 7E. Jual arak dekat 7E, orang Muslim beli. Kemudian kita nak hukum dia pula 40 sebatan. Kita yang jual, kita nak hukum dia. Kita jual. Penjual lah. Termasuk kerajaan. Ya. Dalam kes ni juga, kita bayangkan seseorang suami orang. Dia pergi kerja, dia tengok dekat tempat kerja dia orang perempuan pakai skirt. Lepas tu dia tengok iklan, banyak iklan-iklan yang mengiurkan. Lepas tu dia jalan kat Bukit Bintang, orang tarik dia nak pergi berzina. Kemudian lepas dia telah berzina di atas faktor-faktor yang telah menyumbang dia ke arah perzinaan itu. Jadi point dia, bila kita sendiri wujudkan suasana begitu, kemudian kita nak pergi hukum dia, itu sangat tak munasabah. Apa? Semua tahu. Poin dia adalah hudud ni bila nak buat je. Aku tak tahu apa yang nak bangkang dia. Kebetulan aku tahu. Hudud tak perlu dibincangkan. Kata Dr. Ali Jumaah, zaman ni bukan zaman hudud. Dan aku bersetuju dengan Dr. Ali Jumaah. Poinnya sekarang ni, kita perlu pergi kepada nilai-nilai dia dulu. Sama ada kita perlu wujudkan suasana yang tidak menyumbang kepada orang berbuat dosa. Kemudian baru kita fikirkan pasal hudud. Kita bincangkan awal sangat hudud ni. Sehingga kan benda-benda yang paling nilai macam arak mudah didapati kat 7E, perzinaan berlaku dekat iklan-iklan, cerita-cerita Bollywood, Hollywood. Tiba-tiba kita nak pergi cerita pasal hudud terus. Dia jauh dalam isu ni. Dan untuk relatekan dengan kau cakap tadi, kita perlu kritis dengan agama kita betul. Bila Allah sebut zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bila Allah sebut ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, adakah Tuhan sedang memaksa kita untuk percaya yang kitab ni tak ada keraguan? Ayat bagi tuan masalah orang Islam ni apa? Dia statik, stagnant. Bodoh. Kalau benda yang negatif walaupun dia banyak, tak nak pindah. Tak, betul lah. Poin aku, mungkin pada masa hadapan dia akan berkembang. Tapi pada sekarang ni, kita terima agama secara sangat dangkal. Jadi ayat kau tadi, bila kau cakap ayat surah ni Baqarah. Nah, poin dia, bila memang tidak ada keraguan. Sebab tu orang Islam dah tidak ragu. Dia sekat cakap, aku ragu maka aku berfikir. Jadi poin dia, hari ini kita terima apa je Al-Quran cakap, tak ragu sedikit pun. Sedangkan 3 kali Allah cakap challenge Quran tadi. Tapi kita bila ada orang bukan Islam buat Al-Quran palsu, kita tak betul. Bagi aku, Al-Quran tadi ada untuk dicabar. Itulah maksud aku. Masalahnya tak ada. Siapa orang Islam yang cabar Quran? Betul lah. Kau cabar.
Betul lah, itu maksud aku. Bila aku sebut tadi zalikal kitabul la raiba fi. Ada soalan aku mudah. Berapa ramai orang Islam kawan kau yang campur Quran? Dia pun tak campur. Betul lah tu. Dia Islam. Dia nak jadi syarah. Tak, betul lah. Yang kau cakap tadi betul. Sebab tu aku nak relatekan dengan kau untuk bagi sokongan tadi. Bila Allah sebut kitab ni tak ada keraguan, adakah Tuhan sedang memaksa kita untuk percaya ini tak ada keraguan, ataupun Tuhan nak cabar, nak suruh kita buktikan yang Quran ni tak ada keraguan? Kau ambil yang mana? Aku ambil yang poin kedua. Adakah banyak dah korang boleh Quran? Macam mana? Berapa banyak dah tesis ataupun dari statement lah, macam apa benda yang kau kritis dalam Quran, benda sumber apa benda lah. Faham maksud kau? Maksud aku kan, kau bercakap tadi contoh yang lagi mudah. Berapa ramai orang Islam kawan kau yang kata meragukan lah, mengkritik lah. Apabila dilakukan kritikan terhadap Islam, Quran, kita dianggap tengah menghina Islam. Sedangkan Quran, Tuhan berkali-kali suruh kita cabar dia. Tuhan yang suruh. Ayat meragukan tau. Aku prefer pada, aku nak kritis pada Al-Quran lagi. Maknanya aku kena mencari dalam lagi. Sebab Al-Quran tu sastra, seninya tinggi kan. Macam hukum hudud, balik masuk hudud, mungkin pasal dia nak menceritakan kalau ada buat salah kena hukum. Bukan kata kekot lah kalau dalam Al-Quran tak ada cerita pasal hudud kan. Mungkin orang Islam akan fikir, oh, orang bersalah tak perlu dihukum sebab dalam Quran tak ada cakap. Mungkin macam tu juga. So diceritakan juga ada hukum hudud. Macam tu maksud dia. Poin dia cakap sekarang, apa tadi, kalau kau kata nak meragukan Al-Quran, kalau aku memang aku tak ragulah. Bagi aku kena kritis lagi kat situ. Apa dia macam ni? Ragu ni maksud dia, kita tak terima secara buta. Seperti mana kau tidak akan terima kebenaran Bible. Kenapa? Kerana kau dilahirkan sebagai seorang Islam. Jadi kau terima. Kenapa kau terima Quran? Kerana kau dilahirkan sebagai seorang Islam. Kau tak terima Bible. Kenapa? Kerana kau bukan dilahirkan dalam keluarga Kristian. Orang Kristian, Katolik, Protestan dilahirkan dalam keluarga Kristian, Katolik, Protestan. Maka mereka menerima Bible kerana mereka lahir dalam keluarga tu. Jadi apa beza kau dengan orang-orang agama lain? Maksud aku adalah, bila tidak ada keraguan tadi yang masalah, apa pun, etis ke apa, segala benda, apabila terima secara dogmatik, ini yang masalah. Kita tidak ada ruang nak challenge dia, benar atau tidak. Sebab kita dah percaya. Kau dah percaya dulu. Bukan tidak boleh percaya. Aku tak cakap tak boleh. Aku cakap kita nak tambah, kalau fighter dia, kita kena percaya. Kita tak boleh ragu. Kalau ragu di medan perang, matilah kau. Tapi poinnya adalah, untuk kita ini, macam mana kita boleh terima secara doktrina tadi? Ini masalah orang Islam. Dan bahkan bila kita terima doktrin ini, bila orang mengkritik Quran, melakukan benda-benda yang bodoh, yang tak perlu direspon pun, kita merespon. Dia nak buat apa pada Quran? Kau nak buat apa? Nabi kena lagi teruk. Tindakan macam tu sebenarnya membodohkan orang yang buat, tak membodohkan kita. Ada seorang Islam kencing pada Bible. Dia tak mencing, dia membodohkan orang tadi tau. Dan bila berlaku karikatur tu tak jadi apa pada kita. Apa yang jadi pada kita? Kau tak perlu respon pun. Jadi poin aku adalah, sebenarnya ni masalah tau. Dan betul ayat-ayat pada ayat tadi tau. Kalau dah Quran dah sempurna, buat apa lagi nak belajar benda lain? Ini masalah yang berlaku. Sama bila Tuhan cakap kitab yang tidak ada keraguan padanya, la raiba fi, maka orang Islam nak ragu lagi buat apa? Antaranya tadi Tanah Kubur cakap, nak ragu buat apa? Percaya, tapi secara kritis lah. Maksud tak? Tapi falsafah tak? Falsafah memang ajar kau tanya. Bahkan okey, dalam surah Baqarah cerita pasal Bani Israel banyak tanya. Dalam bahasa lain banyak tanya dianalogikan sebagai benda yang jahat. Dianalogikan sebagai satu benda yang bermasalah. Tak banyak tanya adalah Bani Israel yang bebal. Jadi macam banyak tanya ni, bahkan idiom yang paling kuat dalam Islam adalah, dalam masyarakat Islam, bukan dalam masyarakat lah, siapa
Siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Ini dalam diktum dalam Islam. Aku tak dengar dalam Kristian lah, tapi dia banyak tanya. Sebab dia ada cakap, last kali ayat tu cakap, orang ini tak akan mempercayai aku. Dia maknanya macam dia bagi tahu kafir. Orang kafir ni bukan, aku tak cakap orang Mak Saleh ni kafir. Aku tak cakap orang sembahyang tembah Buddha tu kafir. Kafir ni dia sifat dia macam tu. Macam roh lah aku cakap kan. Dia dah bertanya-tanya lah. Sekali dia Al-Quran cakap orang kafir ni dia takkan terima kalau dah ada jawapan pun. Sifat dia memang macam tu. Dia bukan manusia sebenarnya kafir, ni roh lah. Itulah kafir. Dalam Al-Baqarah kau ceritakan. Tanya. Memang ada tanya. Dia sebenarnya tujuan dia untuk tak nak menerima lah. Macam mana pun sifat berkafir ni, sifat kafir, roh kafir ni. Okey. Kritik terhadap Quran, mungkin teori Big Bang. Tak. Macam ni. Islam, sarjana Muslim, bila dia tengok teori evolusi contohnya, manusia dijadikan pada tanah, dia tolak teori Darwin. Dia maksudnya dia mempercayai bulat-bulat tanpa dia kritis bahawa ada relevansinya teori revolusi tu. Teori evolusi sama juga teori Big Bang. Teori Big Bang juga dikritik. dia macam ni. Aku pasal trend ni, trend dan batu, trend Arab, trend gila. Sebab tu aku bila baca Harun Nasution, dia macam ni tau. Bahkan Harun Nasution sendiri dikritik adalah Harakah Ahmad Muhajir. Apa nama ni tau? Kau sebut Fatih Yakan, kau sebut apa Syekh Azhar sekalipun, dia macam ni tau. Bila betul aku cakap, kritikan yang datang kepada Islam semua dianggap jahat. Ali Abdul Razik tulis buku jahat, dicabut Azhar dia, gelaran syekh dia. Bahkan yang Abduh, dia buat tafsiran bahawa yang jin adalah kuman, jahat ni, ataupun dia agak sesak. Dalam bahasa lain, segala kritikan yang datang untuk mengkritik Islam tadi, ataupun yang cuba nak meragukan, men-challenge tadi, semua dianggap negatif. Tak ada satu positif. Bahkan sebut pasal Darwin, pasal ni aku boleh, Harun Yahya tulis pun dia bantai, dia tak ada, dia pun sama juga, dia bantai juga, dia menyalahkanlah evolusi. Padahal adakah evolusi sepenuhnya salah? Siapa je sarjana Islam yang terima pasal evolusi? Syekh Hussein Alatas je, ataupun Ibn Khaldun. Yang lain tak ada. Dalam bahasa lain, segala kritikan yang datang kepada Islam semua dianggap negatif. Apa tu? Aku tak jumpa tau yang ialah maksud dia kritikan daripada orang. Tengok macam Haji, kita ambil contoh mudah Haji Hadi kan. Segala kritikan yang datang kepada dia, pada gerakan dia, dianggap kritik Islam. Maksud dia dalam bahasa lain, Islam ni tidak boleh dikritik langsung, tapi Islam hanya boleh mengkritik. Aku tak rasa benda ni masalah Islam sebenarnya. Sebab tu aku balik pada cerita Sokrates ni. Sokrates ni mati. Aku nak balik kan. Balik. Sebab Sokrates ni mati. Aku tutup ni. Aku nak terkencing pun ni. Okey. Jadi aku tak rasa benda tu masalah Islam. Kenapa kritik Islam dia negatif? Sebab soalan tu ada berbentuk subversif. So, kau kena balik pada Sokrates. Sokrates mati sebab dia banyak tanya. Itulah. Tu je. Kalau hidup kau tak banyak tanya. Mungkin sebab tak banyak tanya, dia boleh macam tu je lah, statik lah. So dia tak ada satu benda kejadian yang sebab tu aku cakap, bila matinya Sokrates, ada satu painting ni tunjuk Sokrates nak minum racun hemlock. Ada anak-anak murid dia kata no, yang tu kan. Bermulanya lah rationalism, bermulanya lah pemikiran yang menggunakan akal. So maksudnya dengan ada benda yang macam tu, matinya Sokrates mempertahankan apa yang mempertahankan kebenaran ini dengan bertanya. Maka rasional penggunaan akal yang kita sekarang kita berfikir ni, kita patut berterima kasih dia lah. Kita menggunakan akal ni sebab daripada dia lah. Dia mati tu tak sia-sia lah. Yang tu lah. So bagi aku, soal mana-mana tempat pun, kalau soalan subversif memang dia mengancam lah. Mana-mana soalan subversif dia mengancam. Tak kira kau ada Islam ke, kau Kristian ke, apa benda yang kau menimbulkan keraguan tu adalah satu benda yang mengancam satu benda yang dah ada lah. Okay, soal tambah sikit macam kritikan Haji Hadi tu sebenarnya tak. Lepas tu kau tutup. Lepas aku tutup ya. Okey.
kritikan Haji Hadi tu, orang mengkritik Haji Hadi berasa macam orang mengkritik Islam. Padahal sebenarnya orang tak mengkritik Islam. Haji Hadi perasan Islam tu hak milik. Dah masalah kat situ. Lepas tu bagi aku macam agama ni dia tak boleh jadi hak milik. Islam boleh dikritik tak tidak? Boleh. Kritik maksudnya mengkritis lah. Kita bertanya sebab orang jadi soalan. Macam Hadi kan tak boleh. Mana boleh? Sebab engkau yang membawa, orang jadi bertanya, kau ni pelik. Kan? Okey. Dengan itu aku menutupkan perbincangan malam ni. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Okay, alright. Okay, terima kasih. Dah 7:18 kan? Stop ke apa?